Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Okey, untuk tingkatan 3 pada hari ini, Ustazah akan terangkan tentang faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Okey, apa yang mempengaruhi ekonomi dekat Malaysia ni supaya berkembang? Okey, ada dua faktor. Yang pertama faktor fizikal dan faktor manusia. Kita tengok faktor fizikal dulu. Faktor fizikal dekat sini, Allahumma salli Muhammad. Okey, ada beberapa cabang iaitu bentuk muka bumi, tanah, iklim, saliran dan bahan mentah. Okey, untuk bentuk muka bumi macam biasalah. Bentuk muka bumi ni macam tanah pamah ke, tanah tinggi ke, kemudian pinggir laut dan lain-lain. Tapi dekat Malaysia yang mempengaruhi hanya 3, tanah pamah, tanah tinggi dan pinggir laut. Tanah pamah ni untuk pertanian, pengangkutan, perindustrian. Tanah tinggi untuk pertanian, pelancongan. Untuk kalau pinggir laut, perikanan, pelancongan, pelabuhan. Macam biasalah kan. Macam kita dah belajar itu. Okey, untuk tanah. Tanah ada alluvium, laterit, gambut, pasir dan beris. Alluvium ni biasa untuk sawah padi. Okey, ingat betul-betul. Alluvium ialah sawah padi. Laterit untuk getah dan kelapa sawit. Kemudian gambut untuk nanas. Pasir untuk gajus, kelapa. Okey, kalau beris untuk kenaf. Okey, seterusnya. Iklim ni ni semua adalah tanaman, okey, yang menggunakan tanah-tanah tertentu. Okey, iklim ialah khatulistiwa. Macam biasalah kita dekat garisan khatulistiwa kan. Okey, panas dan lembap sepanjang tahun. Okey, seterusnya saliran. Saliran ada sumber air, pelancongan dan pertanian. Inilah saliran juga salah satunya ialah pengangkutan air, sumber air, pelancongan, pertanian. Pertanian kalau orang nak menanam apa semua, dia akan menggunakan ataupun cari tempat yang salirannya baik. Seterusnya bahan mentah. Bahan mentah ialah contohnya kayu balak, kelapa sawit, getah, petroleum dan gas asli. Kaolin ni macam tembikar, orang buat tembikar tu kan, tanah lumpur tu. Seterusnya batu kapur. Ni bahan mentah lah yang digunakan. Kayu balak buat perabot, kelapa sawit buat minyak kelapa, getah dan macam-macam lagi lah. Itu bahan mentah semula jadi. Seterusnya kita tengok faktor yang manusia bagi mempengaruhi kegiatan ekonomi. Manusia tadi fizikal, ni manusia pula. Fizikal tu kat sekeliling kita lah kan. Dan seterusnya faktor manusia yang pertama, dasar kerajaan yang mendorong kegiatan ekonomi. Seterusnya memperkasa akta dan undang-undang. Seterusnya dasar kerajaan ni dia mendorong ekonomi. Kalau kerajaan tak bagi duit atau tak bagi ni melalui cukai-cukai yang kita bagi, susahlah nak membangunkan ekonomi kan. Seterusnya infrastruktur ni kemudahan pengangkutan awam ataupun kemajuan teknologi yang menyebabkan bangunnya ekonomi ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Sebab apa? Sebab ada kemudahan-kemudahan ni lah kan. Seterusnya teknologi dia sebab ia membantu juga sebab dia ada barang-barangan ataupun produk-produk yang canggih dan moden. Seterusnya dapat memajukan ekonomi lah. Canggih dan moden ni bukanlah sesuatu yang wajib, tapi untuk kita bersaing dengan negara luar, kita perlukan sesuatu yang canggih, yang moden, yang selarilah dengan peredaran zaman. Okey, sampai itu sahaja untuk faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.